Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nassarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah bertemu semula dalam halaqah ilmu pada subuh ini. Maka diucapkan jazakumullah khairan katsira kepada tuan-tuan nazir, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siap, dan juga tuan-tuan kuasa masjid, Datuk Mulu, ketua-ketua kampung, untuk sidang, dan tuan-tuan guru dan sahabat-sahabat muslimin muslimat, anak-anak kuntu-kuntu iman yang dirahmati Allah sekalian. Dalam suasana dan waktu yang terbatas ini, kita masih dalam membicarakan tentang berkaitan dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bertepatan dengan suasana memperingati junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menekankan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi. Maka untuk keberkatan itu mendapat pahala man shalla alaihi wahidan sallallahu alaihi ashran. Sama-samalah kita mengambil masa seminit 2 minit untuk berselawat, mendapatkan keberkatan pada subuh ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Alhamdulillah, mudah-mudahan di subuh yang berbahagia ini, sebagai umat Muhammad yang cintakan Rasulnya, banyak majlis cinta Rasul ya. Jadi kita nak tahulah, setakat yang kita kaji dulu ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawa dalam firman-Nya ya, banyak memperkatakan tentang Allah lah yang mendidik, mentarbiah para nabi dan para rasul. Sebab itu Allah menekankan untuk kita bersama-sama sentiasa ingat kepada Nabi. Sebab Allah menekankan bahawa menyuruh Nabi menyebutkan qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 31, yang selalu diperkatakan oleh tuan-tuan guru, supaya Nabi memperkatakan qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau katakan, jika sesungguhnya kamu, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu mencintai Allah, kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku, yuhibbukumullah, maka kamu akan dikasihi oleh Allah. Bila ayah. Jadi untuk itu kita akan melihat dalam waktu yang terbatas ini terus kepada wasiat Rasulullah, pesanan Rasulullah yang dinukilkan dalam hadis-hadis, sama ada suruhan, tegahan yes, sebanyak 500,000 ya, yang dikumpulkan oleh para muhaddisin, yang mana beberapa kitab-kitab hadis ya, khususnya daripada Sahih Bukhari, Muslim ya, yang mengandungi 2,000 atau 3,000 hadis ya,
yang dikira hadis-hadis sahih ya. Maka dengan sebab itu dalam khutbah yang lepas pun disebutkan ada khutbah wada' ya, pesanan-pesanan akhir ya, haji wada', iaitu dalam suasana pertemuan terakhir Nabi dengan para umat dan para pengikut sahabat-sahabat pada waktu itu, memperkatakan pesanan-pesanan ya. Dan juga Nabi menyebutkan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Jadi anak terus menukilkan perkara-perkara yang Nabi sebutkan dalam nasihat-nasihat ini, iaitu khusus kepada muslimat ya. Untuk hari ini kepada muslimat. Kadang-kadang perkara muslimat ni jarang dibicarakan ya. Maka 10 wasiat Rasulullah kepada muslimat khusus ditujukan kepada Fatimah Az-Zahra, anak dia ya. Jadi bila Nabi berpesan kepada anak dia, maka kitalah yang mendengarnya, maka kitalah pelaksananya. Dengan sebab itu di zaman Nabi disebutkan oleh pengikut Nabi, sami'na wa ata'na ya. Kami dengar, kami patuh, kami ikut ya. Sampai kepada para sahabat Abu Bakar, Umar, Osman, Ali ya. Sampai kepada Ali, pengikut dia pula komplain, hai Ali ya, bagaimana waktu kamu ni, zaman kamu ni teruk sangat aku tengok ya. Maka mudah je Ali menjawab, ya sahabatku ya, zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, pengikutnya macam aku, maknanya ikut ya. Tapi pada masa aku ni, pengikutnya macam kau tu. Jadi masalahnya susah lah ya. Jadi apatah lagi selepas tabi'in dah kira berapa kali peringkat untuk kita ada di sini ya, sudah jauh ditinggalkan oleh Nabi. Maka menukilkan nasihat-nasihat Nabi itu adalah satu keperluan ya, khusus untuk muslimat ya. Belayan Rasulullah kepada anaknya yang dikasihi, yang disebutkan penghulu syurga untuk muslimat ya. Wahai Fatimah ya. Masa ada lagi 5 minit ya. Wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, pasti Allah akan menetapkan kebaikan baginya dari setiap biji gandum, melenyap keburukan dan meningkatkan darjat wanita itu. Ini wasiat yang pertama ya. Bermakna ya, untuk wanita yang urufnya ya, menyediakan makanan, minuman kepada suami, kepada anak-anak ya. Apa Nabi kata? Belayan Nabi kepada Fatimah ya, iaitu setiap wanita yang mengisar tepung. Pada masa itu pakai kisah kot, kan kita macam tumbuk lah, macam-macam ya. Peluhnya tu dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan menetapkan kebaikan baginya ya. Jadi ini dalam suasana sekarang pun ya, orang wanita kena ambil kesempatan lah ya. Walaupun kadang-kadang biasalah pagi ini pun nanti kita tengok ya, suami isteri makan minumnya di kedai maknanya tak sempat nak mengisar tepung pun, kisar terus masuk dalam perutnya ya. Tapi ambil peluang ya, untuk ambilkan makanan bagi kepada anak-anak, ambil makanan bagi pada suami ya. Anak pernah berjumpa ya, dia menyuap makanan, suap kat dia, suap kat anak. Suami je dia tak suap. Suami suap sendiri ya. Tapi ingat waktu jadi pengantin dulu ya, ada budaya Melayu pakai suap-suap pula ya. Jadi eloklah tu, kaedahnya elok ya, tapi bukan ditayang-tayangkan pada orang ya. Begitulah Nabi ya, Nabi juga bersuap-suap dengan Aisyah ya. Anak ada cerita tu yang disebabkan oleh makanan yang terlalu masin ya. Nabi tak tegur masinnya ya, tapi dia kata, mari kita Aisyah mari makan suap-suap ni ya. Jadi Aisyah suap pada Nabi, Nabi ngap makan habis ya. Bila Nabi suap pula pada Aisyah, baru nak masuk bersembur nasi tu keluar ya, ataupun makanan tu keluar kerana terlalu masin. Begitulah Nabi dengan isteri dia ya. Tak pernah komplain, tapi pengajaran tu dibuat sendiri ya, rasa sendiri ya. Lu rasalah sendiri, macam itulah kot ya, bahasanya ya. Jadi begitu didikan yang Nabi buat ya. Jadi beginilah didikan
yang Nabi sebutkan untuk muslimat ditujukan kepada Fatimah, ya Fatimah, ya, anaknya, ya, yang sangat-sangat dikasihi, ya. Beginilah bentuknya, ingatkan bahawa membuat makanan ataupun apa saja minuman, ya, walaupun minuman tu dekat, sorongkan pada suami, sorongkan pada anak, ya. Ini memberikan pulangan yang terbaik untuk isteri ataupun sesiapa saja, ibu, ya, untuk di akhirat nanti. Yang keduanya, ya Fatimah, wanita yang berpeluh ketika mengisar tepung untuk suami dan anak-anaknya. Nascaya Allah menjadikan dirinya dengan neraka 7 tabir pemisah, ya. 7 tabir pemisah daripada neraka, ya. Satu tabir itu, ya, disebutkan dalam 70 tahun perjalanan, ya. Jadi 7 tabir untuk nak menyediakan makanan kepada suami ataupun anak-anak. Mudah aja, ya. Tapi itulah kadang-kadang berat nak buat, ya. You ambil lah sendiri, ya. Sama-sama penat ni, ya. Betul lah, sama-sama penat, tapi tugas tidak terpisah, ya. Ini peluang untuk muslimat, orang-orang perempuan masuk syurga. Nabi menyebutkan, ya, peluang orang perempuan masuk syurga ni 4 perkara je boleh dibilang, ya. Pertama, ya, maknanya taat kepada Allah, ya, yakin dengan beriktikad kepada Allah Subhanahu Wa Taala, percaya kepada Allah. Dan yang keduanya, tunaikan solat 5 waktu. Dan yang ketiganya, puasa di bulan Ramadan. Dan yang keempatnya, taat kepada ayah bonda, taat kepada ayah bonda, ya. Bila bernikah, aku nikahkan dikau dengan sebulan, maka serah ketaatan itu kepada sang suami, ya. 4, insya-Allah masuk syurga. Tapi bila peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kata, aku lihat dalam neraka tu orang perempuan lah yang ramai, ya. Jadi orang perempuan, mak kita orang perempuan, ya. Anak kita perempuan, isteri kita perempuan ada, ya. Jadi kita belailah, ya. Wahai perempuan-perempuan muslimat yang hadir pada hari ini, dengarlah pesanan ini, apa yang Nabi sebutkan, untuk menebus kehangatan neraka itu hanya dengan menyediakan makanan, ya. Sama ada masak ke, ataupun kalau beli pun kita lah yang menguruskannya sendiri, ya. Kalau makan nasi bungkus pun, buka lah sama-sama, ataupun bukakan nasi bungkus tu bagi suami makan. Mudah kan, Abang Haji, ya? InsyaAllah, ya. Isteri masuk syurga. Yang ketiga, ya Fatimah, dia adalah seorang yang meminyakkan rambut anak-anaknya, lalu menyikat dan mencuci pakaiannya, melainkan Allah akan menetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Masya Allah, ramai, ya. Bukan seorang, 1000 orang, dengan hanya meminyakkan rambut anak-anak, ya. Suami pun boleh jugalah, ya. Kalau beruban-uban lah, ya. Sikat kan, bubuh minyak, sikat kan, ya. Dengan sebab itu orang cerita ni, tukang gunting banyak dapat pahala, ya. Sebab dia pusing kepala kita, ya. Sikatnya, bubuh minyak lagi, ya. Tapi dia pegang tu betul-betul lah, jangan dipulas sampai terpusing tengkuk tu, ya. Suami macam itu jugalah, ya. Kalau dibelai oleh isteri dengan cara macam itu, Masya Allah, ya, terpaut hati. Apatah lagi anak-anak, ya, yang mandiri dia belum lagi begitu mantap lagi, ya. Macam hari nak pergi sekolah sebagainya, lagi 1 minit 2 minit, ya. Yang keempat seterusnya, ya Fatimah, tiadalah wanita yang tidak memberikan bantuan kepada jirannya, melainkan Allah akan menghalangnya daripada meminum telaga Kausar pada hari kiamat kelak, ya. Disebutkan di sini kepada wanita, ya, memberi bantuan kepada jiran sebelahnya, ya. Kerana kalau dalam cerita wanita ni, kalau dengan jiran sebelah, Masya Allah, ya. Ayam melintas pun hancur ayam tu di bomnya, ya. Kucing melintas, Allah, teruknya kucing tu menyelinap, ya, lari kerana melintas kat depan rumah tu, ya. Apatah lagi kalau ayam masuk ke pasu bunga, lagi teruklah, ya. Jadi itu juga menghormati, ya, menghormati jiran sebelah. Kalau ayam tu lalu, biar dah dia lalu, ya.
Kalau nak tangkap pun, tangkap, sembelih, bagi di semangkuk. Dia kata mana dapat ayam? Ayam masuk kemari tadi. Ya. Jadi ada dia punya kaedah ya untuk menghormati jiran sebelah. Apa pasal? Dalam keadaan-keadaan yang biasa, bila suami pergi keluar, biasanya yang tinggal di rumah ialah orang perempuan dengan orang perempuan ya. Ni yang kadang-kadang selalu timbul masalah ya. Tengok sebelah tukar lansir, nak tukar lansir ya. Tengok sebelah masuk peti air, kita pun nak masuk peti besi pula lagi, macam-macam ya. Nakkan lebih hubbud dunia. Tidaklah salah, tapi dibendung, dibelai ya. Jadi di sini apa yang Nabi sebut ni semua pengajaran kepada kita supaya jangan sekali-kali timbul masalah iri hati dan sebagainya. Maka dikaitkan bahawa seorang wanita itu kalau dia memberikan bantuan kepada jirannya, maka balasannya tidak lain tidak bukan ialah minum air di telaga Kausar ya. Iaitu salah satu tempat yang Nabi pesan kepada sahabat-sahabat, kalau nak jumpa aku, jumpa di Kausar ya. Sebelum tu Nabi kata, kalau nak jumpa aku, jumpa di mizan, tempat timbangan. Dan kalau nak jumpa aku lagi, jumpa di sirat, siratul mustaqim, sirat, tempat laluan ya. Dan ketiganya, jumpa aku di Kausar ya. Kausar, telaga Kausar ya, untuk diminum ya. Dan juga disebutkan ahli-ahli neraka ya, yang lepas daripada seksa neraka untuk dimasukkan ke syurga ya, berkali-kali ya dicelupkan ya, bukan dicelupkan, mandilah ya, dengan air telaga Kausar tu. Sekali kelabu lagi 3, 4 berpuluh-puluh kali sampai putih, baru berani nak masuk. Kalau tak segan, malu ya. Tengok cahaya putih bagi orang-orang ahli syurga, tetapi ahli-ahli neraka itu hitam legam keadaannya. Jadi cukuplah setakat itu. Ada 4 perkara dan banyak lagi, ada 6 perkara lagi. InsyaAllah pada masa akan datang kita akan menyentuhnya mengikut keizinan masanya ya. Dan ini dengan sebab itulah disebutkan wanita ini ya sebagai manusia yang sangat beruntung. Andainya hidup di dunia dia tunaikan segala perintah Allah ya, yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, percaya kepada Allah ya. Dengan sebab itu kajian-kajian yang berkaitan dengan usuluddin ya, akidah, ataupun dalam kitab-kitab lama disebut sifat 20, ataupun perkara-perkara disebutkan aqaidul iman ya, iaitu ikatan-ikatan iman itu ya, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ya. Baguslah tu, dah hafaz, bagus dah ya. Jadi dihazamkan, diyakinkan, kemudian tunaikan perintahnya, iaitu tunaikan solat, puasa di bulan Ramadan, dan taat kepada ibu bapa, dan jika bersuami taat kepada suami. InsyaAllah akan dijamin syurga. Yang laki-laki ni teruk macam-macam, 1001 macam ya, yang nak dibuat ya. Kerana kadang-kadang terutama sekali di zaman mutaakhir ini, ujian yang paling besar sekali ialah kadang-kadang sama-sama kerja, isteri suami kerja ya, tetapi isteri ada sikit besar, pengurus besar ke, suami pengurus kecil. Ini masalah ya. Yang banyak masalah yang disebutkan kes-kes ya, rumah tangga di Kuala Lumpur, Shah Alam, itulah masalahnya ya. Sebab datangnya keegoan tentang dunia. Jadi apalah dunia ya? Dunia ini sekadar berapa tahun ya? 60, 70, 80 tahun ya. Di akhirat nanti ya, satu hari akhirat 1000 tahun di dunia. Jadi begitulah kehidupan kita di akhirat. Dan mudah-mudahan akhirat itu lebih ya, lebih kekal lagi. Tapi ramai yang melupanya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa ya. Kita terpesona dengan dunia, sedangkan akhirat itu lebih kekal. Tapi kadang-kadang kita agak terleka, terlalai. Jadi mudah-mudahan ingatan yang sedikit ini mendalam hendaknya, dan kita amalkan ya, bermula daripada mungkin kemarin lagi, dulu lagi ya, banyak dipesan oleh tuan-tuan guru ya, yang ada di sini untuk jemaah sesama kita, insya-Allah. Dan kita sudahi dengan istighfar baraya, insya-Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya,
أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا وهب لي رزقا واسعا وتب علينا توبة نصوحا وتب علينا توبة نصوحا أستغفر الله برايا أستغفر الله من الخطايا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم الحمد لله رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله